biasa. Okay, so kita nak tengok Accounting System Analysis and Design atau dikenali sebagai ASAD, ASAD, atau juga dikenali sebagai AIS2. So untuk kursus ini hanya diambil oleh perakaunan student saja, accounting student saja, AE02. So you kena pass AIS1 first, then boleh proceed dengan AIS2. Kalau you dapat less than 50 untuk AIS1, you tak boleh proceed dengan AIS2. Okay? So kursus ni cover the phases of System Development Life Cycle, SDLC. Dekat dalam SDLC ada system planning, analysis, evaluation, selection, design, conversion and implementation. Yang kita akan go through semula lepas ni secara lebih detail. And also other system development approaches. Cara-cara nak mendevelop. Semester lepas AIS1 you all menggunakan sistem. Yang digunakan minggu lepas, semester lepas adalah AutoCount software. So this time around kita nak menilai software. Bukanlah setakat menilai, kita nak membina. Mungkin okay. Kalau accounting system analysis and design, dia sepatutnya kita nak check ataupun nak menilai software yang berkaitan dengan AIS lah, berkaitan dengan accounting lah. Contohnya macam semester lepas kita buat AutoCount. Ada banyak lagi software yang available. The thing is that we want to prepare financial statement. At the end of it, kita akan prepare income statement, balance sheet, cash flow, aging report, creditors report dan sebagainya. Tapi untuk kali ni kita nak tengok apa isu company berkaitan dengan report yang nak di-generate, ataupun mungkin dia berkaitan dengan pembayaran gaji. Nak tahu pasal attendance ke, ataupun mungkin disebabkan oleh at the end of it dan nak prepare financial statement yang berkaitan dengan sales pula dah dapat collection. Sekarang ni ada banyak cara nak collect money. Mungkin menggunakan FPX, e-wallet, cash, credit card dan sebagainya. So kita nak upgrade kita punya sistem. So yang berkaitan dengan accounting. Tapi disebabkan you all punya penggunaan accounting software agak limited, saya akan kaitkan dengan apa-apa saja sistem yang bukan accounting tapi dia information system. Maksud saya, kalau AIS, Accounting Information System, dia punya tujuan lebih kepada preparing financial statement. Kalau information system saja ataupun management information system, yang itu apa-apa saja IS yang ada, MyGuru ke, MySys ke, portal ke, at the end of it kita nak dia punya management of information tu. So saya bolehlah menggunakan IS ni, macam you tengok MyGuru, you nilai MyGuru, apa masalah MyGuru, apa benda improvement yang boleh dibuat pada MyGuru. Mungkin you boleh suggest itu, ini. So kita akan tengok sistem development life cycle. You plan apa nak buat, you analyse sistem yang sedia ada ataupun yang baru nak buat tu, you evaluate and then you select. You nak buat sendiri ke, you nak beli yang dah sedia ada ke sistem tu. Kebanyakan sistem dekat UPSI, nanti nak tengok, saya nak buka set. Ni, boleh nampak tak ikon-ikon yang ada dekat depan saya ni? Boleh. So yang ini adalah semua apps yang kita sendiri bangunkan. MyFees Neo ni adalah AIS untuk UPSI. At the end of it dia nak prepare financial statement. So of course lah kita tidak ada access kepada MyFees Neo. Dia nak prepare financial statement. UPSI portal untuk staff, apa-apa saja berkaitan dengan saya punya employment, attendance saya, pasal saya kena saman parking ke, pasal library ke, apa semua duduk dalam ni lah. And then all the details about my family, apa-apalah yang berkaitan dengan employment saya. Yang you all Unisys, lecturer Unisys ataupun saya selama ni duk panggil MySys lah. So lecturer punya, UPSI punya, MyGuru, platform between student and lecturers, kita hantar
saya masukkan notes, you all download notes, you submit assignment and so on. Inilah platform dia. Untuk grading, untuk apa-apa berkaitan dengan akademik, grade, masuk markah apa semua, duduk dekat sinilah. MOOC, kalau kita ada apa-apa saja kursus yang dijalankan bukan secara online, bukan secara offline atau face to face, tapi ada platform MOOC yang you just masuk je lah MOOC punya bahan, ikutlah suka hatilah you nak tengok, asalkan dalam masa 14 minggu tu you settlekan kursus tu. You nak tengok bila tengah malam pukul 3 pagi, 2 pagi, nak buat assignment tu pada bila-bila-bila, ikut suka. So yang ini MOOC punya platform. Ada macam-macam lagi, ada work from home sistem. Yang ini diwujudkan masa PKP dulu. Okay. So yang ni lah juga yang macam kita analyse, ada satu keperluan lah untuk membina satu lagi platform untuk staff ni, diorang bekerja tapi bekerja kat rumah. So dia adalah diwujudkan work from home punya attendance. Ada juga certain masih lagi kita benarkan work from home atas pelbagai isu. So diwujudkan benda ni menggunakan SDLC. RIMS berkaitan dengan research. Untuk you all mungkinlah menggunakan, saya rasa yang you all ada apa? Ni kot, MyGuru, Unisys, portal you all ada kan? Adakah? Semua senyap-senyap. You boleh tengok ni siapa yang wujud ni. Ada sesiapa yang ambil skim pelajar bekerja? Tak ada? Oh, doktor? Skim pelajar bekerja ada? Ada. Oh, so kalaulah you bekerja, then you akan ambil ni lah, SPB ni lah. You akan gunakan apps ni. So dia tengoklah you nak kena guna yang mana. Semua ni kalau ikutkan setahu saya dibina oleh orang ICT sendiri. Mungkin ada certain tu yang kita ambil daripada mana-mana, tapi majority setahu saya lah setakat ini yang dibina oleh OPSI sendiri. So yang kita nak belajar ni ialah pasal pembinaan sesuatu AIS sepatutnya. Tapi sebab kita barulah guna auto count, satu tu baru kan. Tapi sebenarnya IS ni ada macam-macam. Inilah dia, as long as dia manage information. Accounting information system, kita nak manage accounting data, financial data. Tapi kalau MIS, dia banyak yang non financial data. AIS is actually subset of MIS. But at the end of it, management nak guna dua-dua sekali untuk make sure semua kerja efektif, semua kerja efficient, the best lah. So kita nak tengok macam mana AIS tu kita analyse sesuatu sistem tu. Okay, back to our course. Alright, buat masa sekarang saya seorang je yang mengajar subjek ni. So that's why saya tak kisah sangat you nak masuk group A ke group B ke. Yang penting saya nak adakan group hari Jumaat. Okay, saya nak berterus terang dengan you all. Masa saya audit satu dengan you all dulu, saya punya husband sakit kan. So sekarang dia sakit semula. Jadi macam kelas saya tu mungkin banyak secara online ataupun secara, tengoklah kita buat macam mana. Sebab sekarang ni saya berulang sini Puchong, Tanjung Madin Puchong untuk treatment. So setiap hari. Jadi that's why hari Jumaat, kalau ikutkan hari Rabu, you all punya kelas hari tu, saya pindahkan ke hari Jumaat secara mendadak disebabkan oleh hari Jumaat is the only day klinik tutup. So hari lain is Isnin sampailah hari Ahad dia buka. Jadi kalau hari Rabu pula, hari Rabu tu adalah hari bengkel mesyuarat, meeting taklimat, Datuk Wisi nak jumpalah mak nenek, segala mak nenek ada waktu pagi. Dan petang tu
tiba-tiba ada kelas U. Jadi macam saya ada isu nak pergi ke Puchong untuk ambil hantar husband saya. Jadinya saya pindahkan ke hari Jumaat. Tapi saya dah tanya dengan grup Jumaat, walaupun tak ramai, andai kata hari Jumaat punya grup tu nak join together dengan you all, boleh. Ataupun saya buat sekali session sahaja ke. Tapi disebabkan oleh, memang ada yang tak boleh masuk grup hari ni, pagi ni, sebab dia orang clash pula. So tak kisahlah, sebab apa-apa pun saya jugalah yang akan mengajar dua-dua kursus ni. So not really a huge problem for that. Cuma masa saya agak limited lah berada di office. Okay. Prasyarat untuk subjek ni ialah AIS 1. Macam saya cakap tadi, make sure you pass dulu AIS 1 then you can proceed with AIS 2. Setahu saya AIS 1 hari tu tak ada banyak masalah. Saya tak ada seorang pun kot yang fail. Tak ada kot. Sebab you dah banyak lah kot makan masa coursework. Walaupun you punya final exam tu ada yang ke laut dalam dan sebagainya. Okay, CLO untuk semester ini. 4 CLO kita, course learning outcome. So first kita nak explain system development life cycle. So by the end of this semester, you should be able to explain what is SDLC, what is the role of accountant in SDLC. Kita ke nak kena develop sendiri? Tak, kita tak perlu pun develop sendiri sebenarnya. At least kita ambil tahu macam mana nak buat. Kita bukanlah orang yang expert nak develop sesuatu sistem. Kita adalah user, pengguna, but at least we know how to. Adalah tahu sikit-sikit. Tapi bukanlah kita yang expert untuk buat sesuatu sistem. Itu biarlah orang IT yang buat. Biar orang ICT, biar orang yang dekat Psychic Meta tu yang buat sistem, kita guna, tapi kita bagi input pada diorang, kita nak yang macam mana. Sebab diorang apa itu aset pun dia tak tahu. Apa itu liability pun diorang tak berapa nak faham kan. How to differentiate between capital expenditure dengan expenses biasa. Pun macam So kita orang account dan kena bagi input. Kita nak apa? Kita bagi tahu. So that's why we need to also to know a bit about SDLC. Pembangunan sesuatu sistem. And then kita nak analyze effective approaches in developing accounting information system. Apa approach yang akan digunakan nak develop AIS? So nanti kita tengok. Organize AIS development by using appropriate relevant project management and database application software. So kita juga akan menggunakan beberapa software, akan memperkenalkan beberapa software. Frankly speaking, I myself not really expert in certain of the software that we will introduce for this semester. Tetapi kita akan import beberapa expert dari luar. And I'm actually thinking of inviting AutoCount punya developer untuk bercerita pasal pembangunan AutoCount. Alang-alang you all dah guna AutoCount kan? Dan juga maybe orang ICT sendiri berkaitan dengan apa-apa saja software yang available yang you pernah guna dan you bolehlah tanya apa-apa berkaitan dengan MySys ke, MyGuru ke. Tapi mungkin lepas-lepas raya nantilah baru kita akan tengok benda-benda tu. Tapi within this semester, you should know how to organize AIS. And then evaluate system implementation method and maintenance management in AIS. In system analysis and design. So sebenarnya ni berkaitan dengan SDLC, System Development Life Cycle. Dia ada beberapa phases. Lagi kita tengok. Okay. Alright, so assessment dan juga teaching method. Minta maaf lah, draft ni sangat obvious pula. Okay, kita akan pakai both blended learning. Kita akan buat online, kita akan buat synchronous, asynchronous, as well as kita akan buat face to face. When
time permitted lah. Yang penting semua-semua tu face to face selepas raya. Bukanlah right after raya. Minggu keempat lepas raya tu setahu saya masih lagi lah kita akan buat secara online. Kalau tak salah saya starting week 5 onwards kot baru kita start dengan face to face. Tapi yang ini pun itulah saya kata tadi mungkin saya akan rombak sikit lah. Tapi kita akan panggil expert untuk berbicara berkaitan dengan kita punya software yang bakal kita gunakan ataupun kita analyze. Assessment. Yang biasalah kita ada quiz, kita ada midterm, kita ada final. And then kita ada individual assignment, kita ada group assignment. Yang mana satu CLO mana ni pun bakal dirombak juga. So yang ni sebagai draft je dulu. But basically benda yang lebih kurang sama dengan AIS dulu. Okay, kita tengok kemahiran yang boleh dipindahkan. Transferable skill. Biasanya benda ni saya tak beritahu pun. Tapi ya alang-alang dah ada ni. Biarlah kita bercerita sikit apa yang mungkin anda pelajari within this semester. Berkaitan dengan Microsoft Power BI. So nanti kita akan panggil orang ICT untuk bercerita pasal this software untuk analisis perniagaan oleh Microsoft. Ini adalah mata analisis perniagaan oleh Microsoft. Aim to provide interactive visualization and business intelligence capabilities with interface simple enough for end users to create their own report and dashboard. So yang ini kita akan cuba panggil orang ICT. Dan again semester lepas kita ada belajar berkaitan dengan data flow diagram. Semester ni kita berjumpa balik dengan DFD. DFD map out the flow of information for any process, a system, and then use symbols, rectangles, circles, arrow, short text, macam-macam lah. And then kita ada flow chart. So kita ada DFD, kita ada flow chart. So at least you dah tahu dah cara-cara nak menggunakan nak melukis DFD semester lepas. Benda tu kita akan apply pada semester ni juga. Benda yang sama juga kita akan belajar. On top of that, kita juga akan tengok ERM. Entity Relationship Data Modeling. ER model. A type of flowchart that illustrate how entities such as people, object, concept relate to each other within a system. So kita nak tengok ER model lah. Dia apa benda ni? Ni sejenis flowchart jugalah. Okay. Dan kita juga ada BPM. Saya hari tu saya tak pakai BPM. Tapi pun juga adalah berkaitan dengan flowchart. Flowchart ni dia ada banyak jenis. Dia ada jenis yang kita pernah belajar semester lepas yang ada banyak. Dia ada detail sikit. DFD kita ada 4 simbol saja. Bulat, petak, lepas tu apa ya? 3 segi ke apa dah? Arrow dengan storage. Saya rasa 4 tu. Lepas tu flowchart dia ada banyak sangat simbol yang kita dah belajar. Lepas tu dia ada ERM. Flowchart juga. Yang ini dia ada lah kita tengok dia punya bentuk dia lain sikit. Dan satu lagi BPM. So yang ini pun sejenis flowchart juga. So kita akan belajar beberapa jenis flowchart. Ini lebih kepada nak mendokumentkan flows of information. Yelah benda tu kan orang selalu cakap tulis panjang-panjang tak faham, lukis. Senang nak faham kan? Lukis-lukis. Itulah. Yelah kita buat melukisan nanti. Okay, and then topik yang you akan, subtopik yang you akan belajar within this 14 weeks. Untuk topik-topik ni pun saya dalam proses nak tukar-tukar sikit. Saya sebenarnya nak keluarkan ada 1-2 topik, nak masukkan 1-2 topik. Tapi saya dalam proses tanya-tanya orang ACCA boleh ke tak boleh, takut nanti kan mengganggu ACCA punya certification ke, ataupun tanya KJ boleh ke tak boleh.
takut ada efek-efek. Okay, so untuk hari ini kalau ikutkan kita akan tengok intro to ASAD berkaitan dengan ASAD ni, SDLC as a whole. Okay, nanti kita tengok ini. Dan ni adalah topik yang saya kata saya rasa macam nak tukar tu. Berkaitan dengan IR 4.0 dengan Big Data Analysis. Big Data Analytics. Dua topik ini adalah topik yang kita masukkan nak fulfill requirement for ACCA. But then kita sekarang ni dah follow hala 74 for accounting. And then untuk hala 74 ni untuk junior you all, dia digabungkan AIS 1 dan AIS 2. Dan dia ada kursus lain yang buat pasal data analitik ni. So manalah tahu you all ni macam kita boleh pinjam mata sikit topik. Okay, so satu berkaitan dengan IR 4.0 and then kita nak buat pasal Big Data Analytics. Yang ini pun andai kata dia perlu dikekalkan, saya nak cuba untuk pindahkan dia punya position bukan pada minggu kedua ketiga lah kot. Sebab saya nak susun balik. Next, kita akan tengok SDLC punya phases. So, untuk yang pertama, kita akan tengok Identify and Select System Development Project. Ini berkaitan dengan planning. Okay, so planning punya phase, kita identify and select System Development Project. And then, kita akan initiate and planning System Development. Ini macam SDLC. You akan tengok setiap satu tu dia ada 5 phases. So that 5 phases ni satu phase 1 minggu atau 2 minggu kita akan buat. So, initiate planning and then kita nak determine system requirement. Kita nak tengok apa yang diperlukan. Lepas tu kita nak structurekan sistem proses requirement. Yang inilah nanti you all nak tengok segala data flow lah, diagramming lah, proses model lah. Segala mak nenek ni ada dalam ni. And then kita ada structuring system data requirement. Yang ini pun juga flow charting tapi menggunakan ERM. Dan kita design database. Macam mana you nak buat storage? Database you macam mana? So you design a database. Adalah pula cara-caranya. You kena normalizekan. You kena transfer ERD kepada logic database design dan sebagainya. And then kita nak design forms, nak design format, report. Yalah, kan at the end of it kita nak tengok AIS apa yang dikeluarkan. Kita akan generate financial statement. Financial statement apa yang kita nak keluarkan? Financial statement yang berkaitan dengan balance sheet ataupun you panggil statement of financial position tu. Lepas tu income statement. Basically dua ni wajib lah. Tapi kita juga nak generate form yang macam mana. Ada lagi macam-macam. Kita nak tengok aging report. Aging report ni ialah macam kita nak tengok klien kita yang berhutang tak bayar-bayar dah berapa lama dah. Dia punya aging. Dah berapa usia hutang dia tu. Dah 3-4 tahun tak bayar-bayar. So kita nak tengok macam tu. Apa lagi report lain yang kita nak? Kita nak tengok list of customer, list of kita punya creditors, pembayaran kita kepada creditors. Kita nak tengok bank kita, dia punya pergerakan duit ke apa ke. So kita nak tengok forms dia, macam mana nak design forms dia tu. Selama ni kita simply guna, kita letaklah kepala title tu kat tengah-tengah. Lepas tu bawah dia tu macam mana presentation dia. So kita boleh design, kita nak yang macam mana. And then kita design interface, dialog if any, design distributed and internet system, penggunaan dia macam mana, nak pakai LAN ke, nak pakai wireless ke, macam mana, cloud computing ke. And then kita nak tengok implementation. Once kita dah siap, dah buat dah kita punya sistem, then kita guna. So untuk implement tu itu masuklah coding, kita test, kita install, kita guna.
Bila nak guna, kena ada training, kena ada support. Sama lah juga, every time UPSI dia hasilkan sesuatu sistem yang baru. Macam sekarang, My Guru yang awak guna ni, dulu dia dah ada macam-macam My Guru dah. At the end of it, dia keluar My Guru. Dulu seingat saya, sebab saya masuk UPSI ni dah lama. Saya bekerja dengan UPSI ni daripada 2004. Sekarang dah 2024. Dah 20 tahun rupanya saya bekerja dengan UPSI. Dah tua dah saya ni. So, dah 20 tahun, My Guru tu dia dah macam-macam jadi dah. Start daripada planning, start daripada benda tu tidak ada, diadakan. Dah ada, nama dia My Guru 1, My Guru 2, My Guru 3, My Guru 4. Dulu ada sampai My Guru 4. Dia tukar, tambah itu, tambah ini, tambah itu, ini dan segalanya. Lepas tu sekarang kembali nama My Guru, rebranding My Guru, tapi dah ada macam-macam features penambahan. Kalau dulu online quiz tak ada, assessment apa semua tu tak ada, setting itu, setting ini, button itu, button ini, plugin itu, ini apa semua, ada banyak yang tak ada, tapi dah dibuat penambahbaikan. Sistem development life cycle. Benda kita dah buat, kita tengok apa yang kita nak tambah baik, apa nak tambah baik. Sebelum ni tak ada, kita adakan. Bila dah ada, kita analyse. Oh, users nak apa? Oh, nak macam tu. Oh, nak macam ni. Ataupun lecturer, users untuk My Guru tu, users tu awak dengan saya lah. Biasanya lecturer dengan student sajalah yang menggunakan My Guru. Staff biasa dia tak guna. Lepas tu apa yang you nak lagi? Dan nanti adalah orang ICT akan tambah baik. Lepas tu dia bagi you guna. Sebelum dia bagi you guna tu, dia training dulu, dia tengok, boleh tak? Okey tak penggunaan apa semua? Kalau dah rasa okey, dia taklah bagi semua orang guna. Selected sajalah yang dia bagi guna. Dan kalau semua okey, jalan. Tapi dalam pada dia bagi kita guna tu, mungkin akan ada lagi bugs here and there, lagging, clash, apalah itu ini. So, dia buat maintenance, so repair lah, fix lah kalau ada bugs tu, itu ini. Last kali topik kita iaitu penyelenggaraan. So, dia pergi balik SDLC semula. So, bila dah penyelenggaraan, kita tengok, oh ada perubahan lagi. Kita mulakan balik, kita analyse balik, kita plan balik. Lepas tu kita design balik dan sebagainya. So, when we're talking about SDLC ni, dia macam buat rumah ataupun macam, awak nak buat rumah apa? Rumah landed, rumah high rise, apartment, flat, you nak kondo, you nak yang macam mana? Lepas tu you bagi tahulah dekat tukang buat rumah, saya nak kondo sebiji. Lepas tu awak nak buat rumah daripada apa? Papan, mesin pula. Daripada batu bata, ada orang dia suka yang batu bata merah tu. Ataupun awak nak pakai rumah kaca, awak nak pakai besi semua, kayu semua, ikutlah. Ada orang dia buat rumah daripada barangan terpakai, dia guna botol je, botol mineral tu. Ada nak pakai macam tu, ikutlah nak buat macam mana. So you bagi input, nak buat sendiri tak pandai. So you just bagi tahu kepada developer. Developer pun tolonglah buat. Tapi sebelum dia buat tu, dia design lah dulu. Kan arkitek dia akan buat dia punya drawing dulu. Blueprint. You nak rumah tu macam mana? Dia lukis. Sebab kadang-kadang kita ni cakap je pandai. Bila dah dilukis, barulah kita nampak, oh kena macam tu, oh macam ni. Lepas tu nanti you complain lah lagi, anak yang macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Bila dia dah dia buat prototype. So dalam bentuk rumah yang betul tapi kecil. You nampak rumah model yang selalu student seni buat tu kan. Bawa lah kulu kilir, bawa diorang punya prototype model rumah diorang tu. So bila dah buat, so kita bina implementation. Bila kita bina rumah tu, tengoklah apalah masalah dekat dalam apa nak buat tu. Adalah rules and regulation that you have to follow, rules daripada bomber, rules daripada orang sana sini dan sebagainya. So kita follow. And then last kali you masuk, you duduk dalam rumah tu. Dah baru perasan rumah dia tak ada tingkap lah pula, dah panas. So
Dan kalau panas nak buat apa? Itulah masa tu dia buat maintenance buatlah tingkap ataupun mungkin selepas 5 tahun you punya atap dah bocor. Dia punya itu ini dah macam alamak, kita punya awning rumah tu dah outdated. Orang lain dah pakai macam tu macam ni, you masih lagi pakai macam tu. So kita ubah. So kadang-kadang sistem kita tak berapa nak nampak, tapi kita nampak benda yang depan mata buat rumah. So SDLC ni dia lebih kurang samalah macam pembinaan sesuatu rumah ataupun kita buat baju, sama je. Setakat ni okey ke semua orang? Saya cakap seorang-seorang ni. Okey doktor. Intan je. Yang lain? Okey doktor. Okey doktor. Okey doktor. Alright, Ada, thank doktor, ada, you. Boleh Okay, so kita tengok continuous assessment kita. Macam saya cakap tadi, kita akan ada quiz, kita akan ada midterm, kita ada individual assignment and group assignment. Apakah assignment dia tu masih sedang difikirkan lagi. Dah ada lah beberapa tapi saya belum finalize lagi. Biarlah kita fokus kepada raya dulu. Boleh? You dah eager dah nak buat dah. Dah nak buat sangat-sangat dah. Hopefully not lah. Okay. And then kita ada final exam. So 50% dia macam biasa for accounting paper 50-50. 50 for final, another 50 for continuous assessment. Dia punya breakdown tu lah yang agak sedikit berbeza bagi setiap kursus. Keperluan. Okay, disebabkan kita akan pakai aplikasi Microsoft Power BI. So yang ini nanti sebab kita akan panggil orang ICT. So mungkin kita akan minta macam mana lah. Akan kita pakailah Microsoft Power BI ni. Setiap orang kena ada lah kot. Reference. Okay. Kat sini saya letak yang latest tapi saya tak pakai pun yang latest. Saya pakai yang 2017-2018 punya reference sebenarnya. So kalau sesiapa yang nak mencari buku yang latest, kita ada Belachish. Belachish ni dia tidak fokus kepada accounting. Dia fokus kepada modern system analysis and design. Apa-apa IS sahaja, semua apa-apa secara general. Dia bercerita pasal pembangunan sesuatu sistem. Dia tidak menjurus kepada accounting semata-mata. So accounting tu adalah subset. Macam saya tunjuk tadi itulah. My Fis Neo ni seketul je. Tapi yang lain-lain ni semua ni adalah IS. Semua benda ni yang kita nak tengok yang ni je. AIS ketul ni je. Tapi it's actually subset kepada MIS, Management Information System. So bila cakap System Analysis and Design, kita nak analyse setiap satu ni. So kalau setakat accounting tu, but at the end of it, accounting kita nak buat prepare financial statement. So benda yang lebih kurang sama lah juga benda-benda ni. So dalam MyGuru pun nanti dia akan keluar juga report. Report you datang, report you tak datang, you submit, you tak submit. Boleh tengok report dekat dalam ni. Samalah juga kalau work from home punya attendance, boleh tahu pukul berapa you datang, pukul berapa you balik. Apa report, dia tengok report you punch dekat mana, berada di lokasi mana. Dia tu dia tengok kat situ dengan dia punya radius ke apa ke, kita boleh check. Macam-macam boleh keluarkan report. So because at the end of it, System Analysis Design dia nak keluarkan report, deliverable. Apa yang dia nak deliver kepada you. Output dia. Okay, and then kita ada apa lagi? Yang saya selalu guna, kalau untuk AIS saya biasa guna Romni. Saya rasa dia agak simple. Romni untuk semester lepas kita pakai buku dia separuh saja. So kita tengok daripada intro to AIS sampailah kita tengok cloud computing. Tapi cloud computing tu pun tak ada dekat dalam ni sebab benda yang agak baru. So yang ini sebenarnya buku Romni ni dia combination of AIS 1 and 2.
Cumanya dia tak go into details untuk AIS 2 tu. But it focus more on the AIS thing, development of AIS and then analysis of design for AIS. Yang latest one, kalau sesiapa nak mencari, you boleh pakai Romney 16 edition. Yang saya ada setakat 13 ke 14 edition je. Dan saya pun tengah fikir-fikir sama ada saya nak share dengan you all ebook so that you at least have some extra reading. Kalau kadang-kadang note saya tu maybe terlampau simple. Tapi saya takutlah dia violate apa-apa pula kan. Nantilah saya fikirkan macam mana nak share ke tak nak share. Okay, itu sahaja berkaitan dengan kita punya PF. Ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan PF before we proceed with our lecture? Tak ada? Tadi ada kelas Senyap je you all ni. Tak ada doktor. Tak ada? Tadi kata ada kelas pukul 8? Ada ke dah keluar dah? Ada doktor. Apa doktor? Apa ada? Awak yang ada ke kelas yang ada? Saya ada. Awak ada kelas pagi tadi ada ke? Oh tak ada. Saya salah. Itulah dia kata kelas saya pukul 8. Pukul 8 saya dah popek-popek lagi dengan kawan-kawan. Okay, so kita tengok hari ni punya topik So SDLC Accounting System Analysis and Design as a whole. So kita nak buat some introduction to System Analysis and Design. So andai kata awak rasa saya laju, bagi tahulah. Okay. So hopefully by the end of this session you'll be able to learn about AIS, about Information System Analysis and Design. You'll be able to define what is ASAT. And then the SDLC life cycle. You'll be able to describe the system development life cycle yang saya duk cerita daripada tadi masa dekat PF, and describe what is AIS. AIS ni kita dah belajar dah kan, tak payah cerita dah. AIS ingat lagi ke? You nak collect, you nak process, you nak collect, process, at the end report. Apa yang update ke apa? Satu lagi tu you store. So AIS dia collect, process, dia store and dia report. Report kepada siapa? Kepada users, so that users can make decision. Alright, so itu yang AIS, especially related to financial part. Okay, so kalau accounting system analysis and design dia accounting. Kalau yang semua yang orang lain, yang general, yang juga dipelajari oleh student meta, student psyche, diorang adalah menggunakan SAD ataupun ISAD, Information System Analysis and Design. Apa-apa saja IS, apa-apa saja Information System. You ambil attendance tu pun kita panggil Information System lah tu, untuk memudahkan, untuk make it efficient, make it effective. So Information System Analysis and Design is a complex, challenging, stimulating organizational process that team of business and system professional use to develop and maintain computer-based information system. Nama IS dia memang tak lari dengan computer based. Internet tak ada, habis. Itu je. So akan digunakan oleh users. Siapakah users? Bergantunglah apa IS tu. Okay. IS is driven from an organizational perspective, and systems are built and rebuilt for organizational benefit. Okay. So kita tengok ni, organization, mana-mana company, even UPSI, kita pun satu buah organisasi. Tengoklah pekerja dia. Ni adalah users kepada sistem tu. So
bila kita come across any business process, any problem, any opportunity. Contoh business process, tiba-tiba je kita ada buat kedai kita selama ni jual secara face to face, secara fizikal. Tiba-tiba sekarang orang semua dah pergi ke online, jual secara online. So kita pun macam dah ada pertukaran sikit ataupun buat pembayaran bukan lagi secara cash ataupun credit card, kita guna macam-macam lagi. Dah ada e-wallet, kita ada nak pakai QR Pay. You pergi dekat bazar Ramadan sekarang ni orang tak bawa duit dah, orang bawa phone je. Kan? Tap je. So benda tu akan merubah banyak benda. So business process sama ada dari segi, ingat tak, business process dalam AIS kita ada revenue cycle, expenditure cycle, kita ada human resource yang fokus kepada payroll, kita ada manufacturing, so kita ada financing. So benda ni kalau ada perubahan dan kita punya sistem pun juga akan berubah, ataupun kita encounter any problem dan kita punya sistem pun kita akan ubah. Kalau ada masalah itu, masalah ini. And the opportunity, kalau nak mempercepatkan something, mewujudkan something yang work from home tu, kita bagi opportunity kepada staff kita, instead of semua orang bekerja dari office, boleh bekerja dari rumah, kerja jalan. So macam mana kita nak handle all those kind of thing. So kita set up satu sistem. Adik saya sampai sekarang rasa macam tak aci pula. Dia kerja dekat medik punya company. Satu hari je datang seminggu. Seminggu sekali. Kalau dekat opsi ni, kalau tak ada isu, kena datang setiap hari 5 hari seminggu selama 8 jam untuk saya lah. So tengoklah, alang-alang dah diorang tengok work from home tu disebabkan oleh PKP dah diwujudkan satu sistem yang monitor keberadaan staff di depan laptop atau buat kerja ke tak buat ke, kan? So dia alang-alang dah tu, macam kita boleh kurangkan orang commute daripada Tanjung Malim pergi ke KL, ataupun kalau dia nak berada dekat Kedah sekalipun, office dia dekat JB, asalkan kerja di jalan dah lah. Saya tengok kadang-kadang manusia ni dia selalu cari loophole. Adik saya tu lah kan. Macam mana company dia nak monitor kehadiran, dia nak tengok macam ada pergerakan dekat laptop, suruh monitor laptop. Kita pun cerdik juga kan. So macam mana kita nak bagi make sure kita punya laptop tu sentiasa ada pergerakan, ada orang pun boleh letak apa? Jam dekat bawah dia punya mouse. Kan? Ataupun adalah cara-cara you pandailah buat. So kita beat pula dia punya internal control tu. Tapi ini adalah salah satu opportunity yang disediakan, disebabkan oleh opportunity lah, ataupun problems, ataupun perubahan business process yang menyebabkan sesuatu sistem tu kita develop, kita buat. And then benda-benda ni di-analyze oleh sistem analyst. Kita ada proses, ada isu ni, ada masalah ni, business process kita berubah. So apa yang dia buat? Then dia create, dia put value added, and then dia produce, dia support, dia buat product and services based on business process yang dah berubah, based on problem that we encounter ataupun opportunity that arise. So dia buat. Okay, dah buat, then come out with whatever application software yang ada tadi. Contohnya macam dekat kita punya opsi login tadi yang banyak tadi tu. Yang saya selalu guna ada beberapa je lah. MySys. MySys tu yang kita panggil sekarang nama dia Unisys. Dulu MySys. Unisys untuk lecturer. Lepas tu boleh pakai apa lagi? MyGuru yang saya selalu pakai, Portal. Migrant untuk saya punya research, Hermes kalau ada, saya tak perasan dalam tadi tu ada ke tidak. Work from home, andai kata anak saya tiba-tiba macam ada penyakit berjangkit ke, COVID pun masih ada sekarang. Saya tahu ada certain of you yang still lagi infected with COVID, pun boleh juga work from home. So untuk yang itu, that's why dia punya icon tu masih, sistem apps tu masih lagi dikekalkan. Sila pakai. So semua software tu
akan dibuat berdasarkan business process, problem or opportunity that arise. Okay, so system analyst ni, dia ni akan study the problem, the needs and organisation in order to determine how people, method and IT can best be combined to bring about improvement in the organisation. So analyst tadilah yang tengok oh apa masalah apa semua, then dia akan create, dia lah akan buat. Dan kita at least ambil tahu. So dia adalah knowledge. Kita supply information kepada system analyst. Dia yang ada knowledge, dia yang ada skill. At the end of it, dia akan prepare satu AIS yang kita as accountant boleh guna dan prepare lah kita punya report, financial statement kita. Okay, so software engineering process menggunakan various method, various technique and tools that been developed, tested, widely used for over the years to assist system analysts during system analysis and design. Okay, system analyst ni akan menggunakan macam-macam teknik, macam-macam method, macam-macam tools yang sedia ada. Awak nak kira, awak boleh pakai phone, awak boleh pakai Excel dekat laptop, awak boleh pakai calculator, awak boleh pakai sempua. Ikut sukalah. Awak nak pakai teknik mengira, awak nak pakai teknik gambar ke macam mana, method awak nak pakai kuantitatif ke kualitatif ke, ikutlah. Tapi ada macam-macam cara yang boleh digunakan oleh sistem analyst masa dia nak analyse sesuatu sistem dan design sesuatu sistem. Okay. So kita tengok teknik, method and tools ni. So kalau ikutkan teknik, dia provide support for wide range of tasks and consists of process that will assist analysts to ensure well thought out, complete and comprehensible to other project team. Kalau method, dia akan buat comprehensive multiple step approach to system development that will guide or influence quality of information system, di step by step. Tools, disebabkan kita nak pakai IS kan, computerized. So kita pakai computer program lah. Apa saja computer program that make it easy to use and benefit from techniques and to follow the guideline of the overall development methodology. So akan digunakan oleh system analyst for them to analyze and design sesuatu sistem. So approach to SAT, bukan SAT, SAD as a whole. Kita belum pergi lagi A, counting. So yang ini kecil, nanti you tengoklah dekat dalam apa kita panggil tu, My Guru, nanti bolehlah besarkan sikit. Ni siapa-siapa yang tengok dekat phone ni memang tak nampak lah kot. Okay, 1950s development fokus kepada proses software perform, processes the software perform. However, there are certain limitation. Computers were large, expensive, not very reliable. Application had to be developed in machine language or assembly language. Dulu kan tahun 50-an, mak ayah kita, mak ayah saya lah, mak ayah awak pun dah bayar saya agaknya. 50-an kita saya pun tak lahir lagi. Saya lahir 80-an. Okay, 1960, breakthrough in technology enable the development of smaller, faster, less expensive computer. Makin lama komputer dah semakin murah. Most organizations still develop their application from scratch using their in-house development staff. In-house development maksudnya company tu sendiri buat sendiri. Macam UPSI lah. My Guru dia buat sendiri. MySys dia buat sendiri. So ini in-house development staff buat sendiri. In 1970s, system development came to be more like engineering discipline, hierarchical, network model database, help bring discipline to storage and retrieval of data, database management system, help shift the focus of system development from process first to data first. Bukan lagi kepada proses dulu,
kita nak tengok data dulu, then baru kita akan proses that data. So tahun 70-an pun dah berubah. Ini sajalah nak beritahu sedikit history berkaitan dengan sistem development life cycle. So yang ni sepatutnya you nak tengok depan-depan ni nanti. In 1980s kita dah ada microcomputer and become key organizational tools. People began to use to write off shelf software for microcomputers. Computer smaller, faster, cheaper. Dulu TV, komputer besar gedabak, berat nak mampus. Sekarang semua yang nipis-nipis. Semua sekarang ni mungkin certain dah tak payah dah pakai PC, tak payah dah pakai komputer. You dah pakai laptop pun sebab rasa macam berat jugalah. Sekarang dah ada yang kecil, nipis. Dah pakai tab pun tak apa dah sekarang ni. So, smaller, faster, cheaper. An operating system for computer move away from line prompt interface kepada window and icon based interface. Dia banyak grafik, lebih kepada grafik. Sekarang ni pun macam Facebook lah kan. Facebook dia banyak kata-kata, penulisan, tulis-tulis. Dah orang zaman-zaman saya lah kot banyak yang menggunakan Facebook. Sekarang dia banyak kepada yang grafik, yang video. Mungkin lebih kepada TikTok. Dah apa kata perubahan tu. You all ni macam banyak-banyak nulis ni dah tak berapa dah. Dah perbezaan perubahan zaman pun ya, perubahan generasi. Masalahnya lecturernya orang tua-tua. Dia punya student yang muda-muda. Kadang-kadang kami ni pun tak boleh nak cope dengan you all punya preference. 1990s, system integration and design the user interface for system that run on client or server platform. The creation of enterprise-wide system consists of a series of independent system module. And then system development effort focus on the internet and WWW, World Wide Web. So 1990s lah, meletup-letup lah segala benda ni. Cuma dia pakai independent module. Kita nak yang one stop, maksudnya yang integration of all module. Manufacturing dia ada hub kat tengah-tengah. Dulu saya pernah cerita dekat you all. Revenue, dia link dengan purchases, expenditure, dia link dengan finance, dia link dengan manufacturing, dengan semua benda. Dia ada hub, dia ada ERP, dia ada enterprise resource planning, dia integrate everything. Tak payahlah orang work seorang-seorang. Dia tak naklah work in silo, so kita gabungkan. Tapi tahun 90-an dia buat satu-satu. Kebanyakannya dia work in silo. Okay. And then 2000s and onwards, dah meletup dah IR 4.0 and wireless technology. Kalau dulu banyaklah benda-benda yang you all pun dah lama tak pernah jumpa. Saya rasa yang tahun 90-an, tahun 2000 lahir, mungkin diorang tak kenal disket. Kenal? You all kenal ke disket? Kelas? Belum ada. Kenal tak? Kenal. You all lahir zaman bila? Zaman 1999 Doktor. Oh, 1999. Time recession tu. 98 sampai 9 time recession yang you all lahir. So, sampai 9 mungkinlah kot you kenal lagi lah disket. Tapi saya rasa macam anak-anak saya pun tak tahu dah disket tu mungkin pada dia, ni macam button save kan. Kenapa button save tu menggunakan ikon tu? Sebab itulah disket dulu. Okay. Alright. So, kita tengok lagi. System development methodology. Standard process followed in an organization to conduct all the steps necessary to analyze, to design, to implement and maintain IS. So yang inilah saya kata pasal SDLC, kita ada banyak fasa. Okay, it depend on textbook, what textbook that you are using. Ada textbook dia kata ada 4 fasa. Kalau Romney setahu saya dia kata ada 4 fasa.
Kalau Balachich dia kata ada 5 fasa. Kalau ada buku teks lain dia kata ada 8 fasa. So basically benda yang lebih kurang sama. First of all dia plan. Plan nak buat apa. Then dah plan, okay kita decide ada projek A, B, C. Nak go for buat My Guru, nak go for buat MySIS ataupun Pulami punya website. Adalah contoh lah. So nak buat yang mana satu dulu? Kita go for My Guru dulu sebab semua orang nak beraya, tak nak balik ke UPSI. Fokus pada My Guru dulu. Platform kena kukuhkan. So, okay nak buat My Guru. Then analyse lah My Guru tu apa masalah. Bukan saja masalah, opportunity ke, ada improvement ke nak buat. You analyse. You sebagai user nak apa? Saya sebagai lecturer nak apa? Student nak apa? Apa masalah yang ada masa dekat dalam My Guru tu. So kita analyse. Then kita design. Design lah macam mana rupa bentuk My Guru tu nak buat, database dia macam mana, dia punya storage dia macam mana, penghantaran, ada platform ke, boleh letak link ke, gambar ke, video ke, apa ke. Buatlah. Design lah. So design ni dia ada dua. Satu logical design, satu physical design. Logik itu dia contoh macam kita buat baju. Mula-mula kita dah plan nak buat baju. Baju apa nak buat? Baju kurung ke ataupun nak buat baju kebaya. You plan lah dulu, lepas tu you analyse. Kalau buat baju kurung, dia kena guna kain sekian, berapa meter. Senang sikit nak buat. Tapi kalau kebaya tu expertise tak ada. Inilah adalah you punya analisis tu. Tengoklah siapa pula yang nak pakai, siapa yang you nak suruh buatkan dan sebagainya. You nak buat sendiri ke ataupun nak beli kat orang ke. You analyse dulu benda-benda tu. Then design. Design ni saya cakap tadi satu design logical, satu physical. Logik tu you baru transform, you lukis-lukis dulu. Okay. Nak yang macam ni. Ada orang tu nak tangan dia kembang. Dia tak nak kebaya biasa. Dia nak tangan tu sekembang dia punya pinggang. Manalah tahu dia jenis macam tu. Dah macam-macam jenis kan. So dia lukis dulu. Tu bab logical. Kalau physical, benda tu dah dibuat. Dah disiapkan. So kalau dah siap, kita tengok macam mana. So dia ada physical and logical. Benda yang sama juga dalam sistem. First benda tu kita just tulis je lah. Kita dokumentkan dalam bentuk logik, dalam bentuk ERM, dalam bentuk BPM ataupun dalam bentuk flowchart, dalam bentuk DFD, dan kita design secara physical, buat benda tu create, nampakkan benda tu boleh jalan, dan kita implement, kita guna benda yang kita dah create. Inilah masa tu lah kita nak buat coding, kita nak buat testing, kita nak buat kita panggil training kepada users. Guna that system. Lepas tu selepas setahun guna, kadang-kadang tak sampai setahun pun. Dah ada dah benda baru. Nak tukar lah, nak tambah sikit, nak tu ini maintain. Lepas tu jadilah My Guru. Tiba-tiba rasa My Guru ni tahun 2026 rasa-rasa macam dah outdated lah. Kita dah tak nak pakai My Guru. Kita nak bagi nama baru pula. My Gura ke apa. MySIS tak nak MySIS, nak jadi My Bro kan. So tukar, buat planning baru, analysis, you design, you implement. Benda ni dia jadi circle. Keep changing. Okay. So FDLC is a traditional methodology that used to develop, to maintain, to replace IS. It features several phases that mark the progress of the system analysis and design effort. So inilah benda yang kita akan belajar for the whole semester, for every step, for each step ni, each step of SDLC. Okay, kita pergi yang pertama. Bolehkah saya proceed je ni? Boleh doktor. Lagi cepat. Okay, walaupun kelas kita 3 jam, I'm not expecting 3 hours punya lecture tau. Habis dalam masa sejam setengah lah. Maksimum 2 jam je lah. Tak apa ke? Boleh doktor. You all lagi suka kot. Okay, kita tengok planning.
So planning adalah first phase untuk SDLC. Which an organization total information system need are identify, analyze, prioritize and arrange. I ada nampak ada orang. So masa time planning itulah you identify, you analyze, prioritize and arrange. Kita ada banyak projek, you address problem. Apa masalah company awak? Nak perform additional task ke, nak capitalize new ke ataupun existing opportunity. So tengok masa planning itulah. And each specific project undergo selection and prioritization. Mana dulu yang kita nak? Kita nak raya dulu. Kan? Student nak duduk kat rumah masing-masing dulu. Tak nak balik daripada Sabah Sarawak. Nanti kan dah balik dah sini minggu 1, minggu 2 dah nak patah balik, nak pergi beraya. Lepas tu nak patah balik semula ke opsi. Jenuh. Jadi dia kata, okay, my guru kena jalan dulu. My guru kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So untuk yang Pulami, sebab Pulami untuk student yang pergi internship, dia pun ada sistem dia juga. Dan kata, kita hold dulu projek ni sebab kita nak prioritize kepada projek untuk my guru dulu. Nak settlekan dulu sebelum student start 18 hari bulan ataupun 25 hari bulan tu. So kita pilih dulu, kita plan dulu projek mana nak jalan dulu. Sebab setiap projek dia akan makan kos. Dia akan makan staff. Makan staff tu maksud consume staff punya masa. Kalaulah benda tu awak just ambil je sistem daripada tak siapa-siapa you pakai je, tak ada masalah. Tapi nak kena bayar lah. Dan you tak boleh nak buat perubahan. Tapi kalaulah you nak gunakan ICT punya staff juga, dia kata my sis pun dia nak kena buat, my guru pun nak kena buat, PPA nak suruh buat macam tu, BHEA nak suruh buat macam ni, fakulti ada 10 fakulti nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Jenuh lah ICT nak cover everything. ICT dah pecah dua dah tau. Dulu ICT kita dekat e-learning tu je. Dah kampus kita ni dibuat, dipindahkan separuh ke sini. Ke kampus Proton City. Dah pecah dua. Dah ambil kemain lagi ramai student meta, student psychic yang dah degree hari tu dah habis. Pun macam tak boleh lagi nak cope dengan macam-macam hal. So, kalau kita sebagai organisation, kita akan pilih dulu. Kita prioritize nak yang mana dulu. Tengok keperluan yang mendesak yang mana, kita jalan yang itu dulu. Once you dah decide, contoh, kita nak tengok my guru. Dan kita analyse lah my guru kita tu. My guru ni IS dia bukan accounting. Tapi sebab kita menggunakan my guru, saya duk pakailah my guru punya term ataupun jadikan dia sebagai reference kita. Untuk analisis, second phase of SDLC in which system requirement are studied and structured. Kita nak tahu apa nak apa. Sistem tu nak apa. So requirement determination process require user input to replace or enhance the system. You nak dapat user input ni macam mana? Nanti kita akan belajar lah dekat betul-betul dalam analisis punya phase nanti, entah week keberapa nanti, kita nak tengok, user macam mana nak dapatkan user punya input. You nak hantar survey, you nak interview, you nak observe, ke you tengok complaint report. So ada banyak cara. And it involve plan to acquire any hardware or software that necessary to build or operate the system as proposed. Kena pakai hardware baru ke? Macam dekat bilik kuliah kan kita pakai hardware, kita panggil thin client. Dekat dalam bilik kuliah tu kan ada lecturer punya komputer tu kan. Itu kita panggil thin client. And then software apa yang nak digunakan dekat dalam setiap satu sistem yang kita develop tu. Dia ada macam-macam jenis. So you boleh pilih lah apa yang you nak pakai. Dan kita akan design berdasarkan user punya requirement.
Macam saya cakap tadi, buat rumah, user tu kata tak maulah buat rumah, kita nak buat baju. Ingat raya ni kan? Nak buat baju, kebaya, kembang semangkuk. Bawah dia nak kembang. Dia punya tangan tu kalau boleh nak sama kembang dengan pinggang. So ikutlah requirement users. So designer ni dia follow je. Dah nak macam tu, kita buat je. Kan adalah dia punya requirement, just simply follow saja. Then kita design ni description of the recommended solution converted into logical then physical system specification. Logical design dengan physical design. Kalau logical design tadi dia concentrate on business aspect of the system, tend to be oriented to high level of specificity. Kalau physical design dia concentrate on various part of the system to perform physical operation, facilitate data capture, processing, information output. Logik benda yang proses, physical benda yang dia nak tahu how to. Macam kita cakap tadi macam AIS, kalau logik dia tengok apa activity. Kalau physical dia nak tengok, okay. Kalau logik, contoh kita nak buat apa? Dia kata buat bayaran. Prosesnya ialah buat pembayaran. Physical design, pembayaran tu macam mana you nak buat? You nak bayar cash, you nak buat bayaran secara FPX, guna e-wallet, you nak pakai apa gateway yang ada, you nak pakai credit card, debit card. So benda-benda yang macam tu tak kena fikirkan. Nak facilitate data capture. Macam mana you nak capture data? You nak pakai retina scanner kalau ambil attendance kan. Dia kata logiknya dia kata ambil attendance sebab kita nak tengok berapa nak bayar gaji. Contohlah nak buat pembayaran gaji, dia kata kena ambil attendance. So logic design dia kata ambil attendance. Physical design, you nak ambil attendance tu macam mana? Pakai punch card? Nak pakai retina scanner, thumbprint scanner, hand scanner, ikutlah thumb. Macam mana you nak capture attendance tu? Macam saya sekarang ni, saya pakai Webex, so saya recordkan. Pada masa yang sama, nanti Webex dia akan hantar kat saya report siapa yang datang, siapa tak datang, siapa yang keluar, siapa yang masuk, siapa yang datang 5 minit je, siapa yang orang kata kita start kelas pukul 10, tutup pukul 11.50 baru dia masuk. Kan? So kita boleh capture benda tu melalui report from Webex. So benda-benda yang macam tu lah kita boleh tengok. Dan ada je masa-masa tertentu kan saya duk panggil kan. Dalam kelas face to face saya lebih suka nak panggil sebab saya tak boleh nak hafal nama you all beratus-ratus ni. Saya kadang-kadang saya ingat muka, saya tak ingat nama. So ikutlah macam mana. Physical dia lebih fokus kepada physical punya things lah. Okay, and then kita sampai ke stage yang keempat iaitu implementation. So implementation in which information coded. You kena buat coding nanti ni. Mana dah tahu lah Kita nak buat coding, kita nak test. You punya coding tu boleh run ke tak boleh run. And then nak install software yang you dah buat. And then support the organization. So kita pakai. Pakailah software tu. Sama ada software tu crash ke. You all selalu complain kan. Crash itu, crash ini. MySys masa nak masuk, bila nak add drop. Hang lah itu, hang lah ini dan sebagainya. So during implementation, analyst turn system specification into working system. Tested and then put into use. Sebab maybe masa dia test untuk orang kata beberapa orang tu, dia tak perasan kalau lah volume terlalu sangat banyak, jam terus. Alah macam apa tu kita panggil baru ni kan isi padu, you all isi tak padu? Kelas, you all isi tak sistem padu? PADU. Isi doktor. Ada doktor. Saya rasa you all patut isi.
kan, walaupun dia punya security tu agak diragui, tapi sebab you all banyak lagi kan nak guna apa sahaja yang diberi oleh kerajaan, jadinya tutup mata lah, pakailah padu tu So pada 31 hari bulan 3 saya pun baru dah terhegeh-hegeh nak isi jugalah padu, sebabnya selepas saya consider banyak benda, saya rasa saya perlu kot isi padu. Saya ada anak-anak kecil yang mungkin nanti diorang punya pembelajaran, diorang punya pendidikan dia mungkin link dengan padu ke padu nak bagi subsidi kan, lagi kan tak isi padu lagi, yang textbook pun tak dapat kan, manalah tahu kan. Jadinya isi jugalah, disebabkan oleh value traffic yang sangat tinggi lah, last minute punya kerja kan, habis hang, daripada berapa hang, ingat tak nak buat, dah try, tak dapat, last boleh, buat je lah. So mungkin juga my guru masa dia test trafik sikit kan, ataupun my sis tu, tiba-tiba bila hari airdrop, hari pertama airdrop tu jam terus, you punya internet tak kuat lagi lah. Masa tu mungkin dia tak expect, so bila dia dah expect, tengoklah pula ada ke duit kita nak besarkan kapasiti apa semua tu. Kadang-kadang macam kita orang tahu komplain je, masalahnya UPSI ni bukannya ada duit sangat kan. Jadinya adalah benda-benda you nak something tu sometimes yelah tekak kita ni kan, kita nak macam-macam, nak makan lobster, nak makan apa yang best-best lagi, king crab ke, duit dalam wallet ada RM50 je, nak macam-macam kan. So kadang-kadang apa yang kita nak tu kita tak dapat lah, disebabkan oleh limitation yang ada. Okay. And then implementation activities also include initial user support such as finalization of the documentation, training program and ongoing user assistance. Dah user yang nak guna kan. Saya tak tahulah saya pernah beritahu dekat you all ke tidak. Kakak saya adalah salah seorang pegawai ICT dan dia adalah pegawai yang terlibat dengan dalam MySIS lah. Jadi bila dia buat, diorang bina sendiri MySIS tu, kadang diorang diorang tak tahu, yelah dia sebagai designer, dia yang develop sistem tu, user punya appearance, you punya interface tu diorang tak boleh nak tengok. Student punya interface macam mana, lecturer punya interface macam mana. Sama lah juga kalau saya sebagai penasihat akademik ataupun saya sebagai lecturer, you all duk tanya-tanya kenapa macam ni, kenapa you all punya screen macam ni, kenapa macam tu. Saya punya interface tak sama dengan you all. Saya punya lecturer punya interface tak sama. Kat mana susun atur apa semua tu pun saya tak boleh nak tengok. Sebab kita punya tak sama. Kadang-kadang you all screenshot, bolehlah juga kita nak bagi tahu itu ini. So programmer pun, diorang pun bila diorang develop sesuatu, diorang macam tak tahu outcome dia sebab diorang tak boleh nak nampak. So saya selalulah dijadikan apa orang kata, saya punya account tu dia nak tengok interface yang bila dia keluarkan, apa interface saya. Bila dia keluarkan screen saya jadi macam mana, screen student macam mana, screen diorang macam mana. So diorang buat macam tu. Dan sebabkan kita yang nak guna, diorang lah kena sentiasa assist kita dan buatlah documentation. Bila dah buat adjust here and there, kadang-kadang kita tak dokumentkan apa yang kita amend tu. So itu akan menyebabkan nanti in the future kita akan face many problem disebabkan tidak ada documentation. Last one is maintenance. Bukan last slide last apa kita panggil ni, SDLC punya phases, maintenance. So in which information system is systematically repaired and improved. Kita akan, kalau ada apa-apa perubahan baru ke nak buat atau benda dah tak elok, dah rosak, outdated, then we do maintaining. Modify the system to reflect evolving business conditions. Sekarang ni kalau ikutkan, you pergilah kat mall, sunyi, sepi. Kan tak ada orang pun nak pergi dekat mall. Sebab semua orang macam malas lah nak berebut-rebut dekat ni, online je dah.
Disebabkan oleh PKP juga kita banyak dah jadi Food Panda, Grab dan sebagainya. Jadi bila PKP dah being lift up pun benda tu masih wujud. Bisnes kita kadang-kadang ada orang tu dia tutup je kedai dia tutup tapi dekat dalam dia beroperasi. Dia fokus kepada yang hantar-hantar saja. Maksudnya business condition now evolving. Dia tak boleh lagi orang kata duduk kedai tunggu je. Tak boleh lagi macam tu. Dia kena sekarang ni kena pakai dua sekaligus. You face to face pun dia, yang online pun dia. Platform ada banyak sekarang ni. Yang tu common kita ada Lazada, kita ada Shopee. Kita pun ada TikTok. Belilah kat mana pun. And then amount of time and effort devoted to maintenance depend on a great deal on the performance of the previous phase of the life cycle. Bergantunglah. Kalaulah you put a lot of effort, kaji macam-macam you dah buat dah itu yang terbaik, kualiti dah bagus, maintenance sepatutnya dah tak banyak isu. Tapi kalaulah awal-awal tu you buat cincai-cincai, design pun tak apa-apa, implementation pun sangkut, teruk, definitely bahagian maintenance akan teruk jugalah. So it depends. Kalau you already put a lot of effort, a lot of cost, a lot of capital into yang earlier phases, should be no problem for the maintenance part. Okay. So improving SDLC, bila kita nak improve SDLC, system analyst dia banyak menggunakan case. Computer aided software engineering. It is actually a tool that used to support wide variety of SDLC activities. Macam saya cakap tadi, SDLC dia ada 5 fasa untuk buku Balachis ni. So you ada project identification, selection, initiation, planning, analysis, you design, you implement, you maintain. Dan untuk setiap satu fasa ni, dia ada banyak software-software. Untuk ERM you boleh pakai software apa. Untuk design kita boleh pakai AutoCAD. Untuk apa lagi? Untuk report nanti kita boleh pakai AutoCount juga. So dia ada macam-macam you boleh guna untuk berdasarkan fasa yang kita berada. Kita contohlah apa yang di-offer oleh case ni, diagramming and metric tools to create and structure information. Selama ni saya ajar you lukis secara manual. Sebenarnya benda-benda tu semua dah ada dekat dalam komputer, dalam software disediakan. Repository and documentation generator pun ada. Kalau tak perlu lagi nak prepare from scratch, benda tu dia dah ada template dia sendiri, dah ada dah. So kita just simply guna, kita modify here and there that suit our requirement. Diagramming to create process, logic, data model macam saya cakap ERM, BPN, DFD. So pun ada juga benda tu. So dah ada software yang sediakan. Biasanya berbayar lah. Tapi for organisation, dia pakailah apa-apa yang dia nak pakai kan. Company bayarlah. Saya selalu pakai Webex sebab memang subscribe Webex. So tak naklah fikir-fikir macam dulu kan kita pakai Google Meet, kejap dia bagi record, kejap tak bagi record, kejap dia punya dia punya storage tu dah kalau dulu untuk education dia kata okey tak ada limit. Sekarang dia dah limit kan satu organisation if I'm not mistaken dalam 100 tera je kot. Dia dah limit kan. So adalah banyak dah limitation dia put into place kan. Jadi malas saya nak pakai Google Meet. And then kita ada forms, report generator to prototype design, documentation generator that to define specification. Semua-semua benda ni case dia boleh sediakan bergantung pada fasa yang awak berada. Code generator, lepas tu form report, semua-semua ni pun coding. Kalau dulu programmer nak buat coding untuk program tu sakit-sakit kepala nak buat coding. Dulu saya buat PhD, saya pun pakailah coding sikit untuk buat data analisis untuk saya punya thesis. Kalau awak salah satu simbol ke tambah itu tertambah ini ke simbol-simbol tu kan
simbol cacing-cacing tu, dia akan menyebabkan kita punya output tu lari, salah dan sebagainya. Sekarang, even ChatGPT pun boleh suggest you apa coding untuk instruction apa je. So, benda tu dah ada. Dah di banyak pelbagai, orang kata dah disediakan oleh pelbagai platform. Tak payah lagi pecah-pecah kepala. Sekarang ni semua benda dah dipermudahkan. And then all tools are used to repeat life cycle. Banyak-banyak tools ni akan digunakan untuk tolong kita buat SDLC. Okay, so evolutionary model, macam saya cakap tadi, benda ni dia akan berputar, circle. Kejap dia akan start analysis, design, implementation, maintenance, pergi balik, buat plan balik, analyse balik. Dia akan keep repeating. So circular process in which end of the useful life of one system lead to the beginning of another project that will develop a new version or replace existing system altogether. Mungkin kita nak replace terus, buang terus. My guru lepas ni okey, tak nak, buang terus sebab macam dah tak begitu mungkinlah dirasakan tidak ada keperluan lagi. Semua orang dah nak pakai cara lain pula lepas ni. Tak tahulah pula kan. In 10 years time, who knows, dah tak ada lagi. Universiti pun entah dah tak wujud. And specific step and their sequence are meant to be adapted as required for a project consistent with management approaches. Sekarang ni Datuk VC kita orang siapa? Mat Amin. Sebelum ni Shatta Sabran. Sebelum ni lagi Zakaria Kasar. Sebelum ni lagi siapa-siapa kan. So setiap kita punya Datuk VC dia ada approach yang berbeza, dia ada vision yang berbeza. Jadi setiap seorang ni mungkin kalau top management tu berubah, jadilah macam ni. Kalau top management ni kita ubah sikit, mungkinlah akan ada perubahan lain lagi. So bergantung kepada top management juga. Sebab apa? Dialah yang akan buat kelulusan. Duit nak keluar. Benda-benda ni nak develop sesuatu sistem, nak replace sesuatu sistem, nak develop, nak improve, semua makan duit. And it cost you so much. So kita nak tengok AIS ataupun focusing on AIS. Tadi kita cerita SAD in general, System Analysis and Design. But for accounting student, we are focusing on accounting, System Analysis and Design. So kita nak tengok lah yang itu. Apa kita punya keperluan kita kan dalam SAD tadi. So accounting information system is a way of tracking all accounting and business activity for a company. So tadi saya dah tunjuk organisation, dia menggunakan financial data. Financial data yang ada sales, purchasing, dia beli aset, dia buat hutang, liability daripada bank, dia buat investment, dia laburkan kepada satu sana ke sini dan sebagainya. So those financial data, apa yang boleh dibuat? Nak collect, nak store, nak manage, nak process, nak retrieve, nak report. Kan? So adalah benda-benda yang kita nak buat berdasarkan financial data yang sedia ada tu. So kita menggunakan app software, application software, contohnya macam kita pakai hari tu AutoCount software, kita boleh pakai banyak lagi software-software yang ada. You nanti bila you pergi internship, you akan nampak, oh company ni pakai macam tu, oh company ni pakai, tak pernah dengar apa software tu. Setakat saya dah tua ni, dah selama ni, saya yang biasa kita pakai UBS, AutoCount, MYOB ataupun Mayok, ERP, yang kecil-kecil macam Mr. Accounting, Asset Diplomat, BLS, AutoCount, ada macam-macam lagi. So banyak sangat software yang ada untuk accounting. So semua accounting ni, software ni akan digunakan oleh siapa? Usersnya accountant, consultant, business analyst, manager, CFO, auditor, regulator, tax agency. Macam-macam users yang akan menggunakan
software tadi untuk kegunaan ikutlah diorang nak decide on certain things. Accountant dia nak tengok financial statement in general so that they can decide on things that related to financial things. Kalau consultant dia nak tengok apa, business analyst dia nak tengok apa, auditor nak tengok macam mana, tax agency dia nak buat apa. So bergantunglah siapa awak and then apa yang benda yang awak nak gunakan. Setiap orang dia ada role yang berbeza, kegunaan data yang berbeza. Okay. So untuk AIS komponennya ada 6. Benda ni kita dah cover dah dalam AIS tapi tak apalah, saya just nak refresh so that tak adalah you kuburkan terus you punya AIS 1 semester lepas. So komponen untuk AIS people, orang-orang yang menggunakan. Kita ada procedure dan instruction, kita ada data, software, IT infrastructure as well as AIS semester lepas kita fokus lebih kepada internal control dengan procedure and instruction as well lah. Lebih kepada ni lah, internal control, kawalan dalaman. Okay, kita tengok satu-satu komponen ni. Saya rasa saya selepas ni macam dah habis lah kot. So untuk people in AIS are system users, help different department within a company work together. Well-designed AIS enable people in an organization have access to the same system and retrieve the same information. AIS should be designed to meet the need of the people, easy to use and improve efficiency. Kalau dulu you pakai pen pensel pemadam pembaris nak buat T account, try balance, income statement, balance sheet tu semasa tingkatan 4, tingkatan 5 dulu kan. Even masa dekat universiti pun you buat pakai pen pensel tu kan, masa semester 1, 2. Tiba-tiba rupa-rupanya ada software je tekan, keluar terus income statement. Tahu terus berapa profit, tahu terus asset liability, tak payah nak tunggu setahun. Dah ada, bendanya ada. Cuma masa kita belajar tu teori 4 lah. Siapakah kita yang nak menggunakan AIS ni? Tadi pun dah cerita dah siapakah manusia dia. Next, procedure and instruction of an AIS are the method it used to collect, to store, to retrieve and to process the data. Macam mana nak collect data? Tadilah saya cakap data capturing. Macam mana nak data capture? Ada banyaklah caranya. So agak-agak nak store caranya macam mana? Adakah store secara manual ke masuk dekat dalam tin kosong, computerized storage ke nak buat masuk dekat dalam magnetic tape? So you nak store kat mana? Retrieve, nak dapatkan balik that information. Nak dapatkan macam mana? You nak buat keluarkan report secara soft copy, hard copy ke atau macam mana? You nak process the data. How do you want to process the data? Tambah, tolak, bagi. You nak amend itu, amend ini. You nak update, you nak edit, nak delete. Ikutlah macam mana you nak process. This method can be manual, can be automated. And also should be coded into employee through documentation and training. Coded ni maksudnya kena bagi tahu lah dekat employee, kena buat macam tu, kena buat macam ni. Apa prosedur dia? Sama lah juga kalau you nak add and drop. Add, dia punya rules dia dalam masa 2 minggu pertama. Esok adalah hari terakhir you boleh add. Drop boleh sampai minggu ke-7. Untuk you tidak dikenakan apa-apa tindakan ataupun apa-apa denda-denda dan sebagainya. Kalaulah you biasanya nak withdraw from certain bukanlah nak defer. Nak drop dulu semua, make sure setahu saya sebelum minggu ke-7 lah. Sebelum minggu ke-7 berakhir. Kalau tidak nanti kena charge. Benda hari kena suruh bayar. Okay, data. So AIS must have database structure to store information, either financial or non-financial, that allow AIS to manipulate and retrieve data for reporting purposes. So AIS also need various input screen for different type of system user and data entry.
as well as different output format to meet the need of different users and various type of information. Banyak, ada orang dia suka yang bergambar, ada orang yang suka dalam bentuk data, benda figure-figure. Ada orang yang suka kecil, besar, ada orang suka macam tu, macam ni. Tengoklah awak nak serve siapa. Awak kalau nak hantar dekat saya soalan exam ke, ni alang-alang you all pun dengan saya lagi kan. Final exam ni tak payahlah tulis kecil sangat. Saya punya mata ni kan masa PKP ni dah baca thesis dah beratus-ratus page, dah rosak dah mata. Dah rabun dah jauh pun ada, rabun dekat pun dah ada. Jadi sebab you nak serve saya, lecturer yang dah agak berusia. Jadi janganlah tulis kecil sangat, tak nampak. Kalau you buat dalam komputer, kan kita online midterm ke apa, tak apalah, saya boleh besarkan. Ini hard copy, tulis dah lah kecil. Tulisan cakap ayam kan. Datang saya punya tension tu, tak boleh nak faham apa yang you tulis, pangkah je lah kan. So jangan menyusahkan. So tengok, you nak serve siapa? Different output format to meet different needs of different users. Orang yang you nak serve tu berbeza-beza. The data can also be used to prepare accounting statement and financial report. Apa data yang berkaitan dengan accounting? Sales order, source document je. So ada information related to sales. Customer billing statement, sales analysis report, purchase requirement, purchase requisition, baru request, belum lagi invoice. Dia ada purchase requisition, purchase order, purchase invoice, and then purchase payment. And then check register, ledger, ada inventory data, ada payroll information, timekeeping untuk payroll, ada tax information for tax agent. Dia ada banyak sangat source document that can convey you data or information related to financial data, and then nanti software untuk accounting akan proses yang mana masuk profit and loss, dia masuk profit and loss, yang mana masuk balance sheet, dia masuk dekat balance sheet. At the end of it dia akan kata, oh profit banyak ni, oh asset liability banyak ni, cash banyak ni. So based on this financial data. Okay, software. Software adalah salah satu komponen dalam AIS. It's a computer program used to store, retrieve, process and analyze company financial data. Quality, reliability, security are the key component of effective AIS, and information output enable people to make sound business decision. Ini sound ke bunyi yang waras, yang better, yang bagus. Decision yang bagus. And this software could be off the shelf or customized. Off the shelf tu maksudnya yang macam auto count. Kita pakai je lah hak orang punya. Awak beli baju size M, size L, XL, double XL, triple XL. Pakai ambil je lah. Itu dah dibuat off the shelf. Customize ni awak pergi order baju. Dah awak tu, saya cakap awak lah kan, anak saya. Anak saya baru umur 11 tahun. Ekstra besar. Itulah masa PKP kan, mak dia duk masak-masak, sumbat. Dalam masa PKP dia naik 20 kilo. Jadi ni baju raya ni dia terpaksa beli yang saiz dewasa sebab saya tinggi. Husband saya pun tinggi, jadi anak-anak saya pun agak tinggi-tinggi lah. Anak saya yang sulung darjah 6 dah sampai hidung saya dah. You all yang dah berpuluh-puluh tahun, dah 20 tahun, 20 lebih tu pun agaknya lebih rendah daripada anak saya. So yang nombor 2 ni, dia lebih kurang lah. Tak adalah tinggi saya, tapi maksudnya dia dekat-dekat dah nak tinggi saya. Tapi badan dia extra besar sikit. Adalah kot 50-60 kilo dah. Jadi baju Melayu dia saya terpaksa beli hak yang dewasa punya. Size M. Tapi dah namanya dewasa, lengan tu nak kena water buang sejengkal. Dia punya kaki tu kalau pakai tu buang silat-silat 2 jengkal. So kalau tak nak yang off the shelf, yang dah sedia saiz
ML apa semua tu, you custom lah. You buatlah sendiri. Nak buat sendiri tak reti. Kalau tak reti, upah ke orang. Kalau upah kat orang ni jadi mahal lah sikit sebab dia buat dia punya je. Kan, saiz dia. Upah saja je mungkin, saya tak tahu, dah lama saya tak upah. Baju Melayu berapa ringgit kalau upah? Ada tak yang tahu? You all ni orang tanya pasal baju Melayu je ni. 150. 100 setengah? 100 setengah baju Melayu, bukan baju kurung, baju Melayu. Baju Melayu. Lecturer pun cakap mahalnya. Gaji. Tak adalah, saya rasa macam 100 setengah. Itu belum lagi dia punya kain. Kan? Sudahnya saya beli je. Saya beli kat mana 80 ke 90 macam tu. Dah siap. Off the shelf. Benda yang dah siap ada. So bila dah off the shelf, kalaulah software, dah ada yang itu macam AutoCAD, awak nak macam alah kecil lah dia punya tulisan, tak apa-apa nak nampak. Awak tak suka lah dia punya appearance, awak tak banyak sangat adjustment yang boleh awak buat. Sebab you pakai apa yang diberi. Lainlah kalau you nak customize. Customize you yang kata, oh nak macam tu, nak macam ni, nak macam tu, macam ni. Tadi macam saya cakap, anak saya tu, kalaulah saya tak nak dia punya tu besar sangat ke apa, lengan panjang sangat, dia punya kaki panjang sangat, saya custom lah. Maksudnya saya suruh orang buatkan. Suruh buatkan jadi mahal lah. Mungkin saya kena beli kain je pun dah 50, upah je dah 150, dah RM200 saya kena keluarkan untuk dia seorang. Belum lagi adik dia. Dah banyaknya nak kena keluarkan. So it depends. If you think off the shelf can suit your requirement of the company or users of your software, then go ahead beli yang off the shelf sebab standard. Tapi kalaulah tak suit dengan you punya company, mungkinlah company awak ni berbeza sangat dengan company lain, tak common lah, ataupun maybe you adalah bank. Bank dia banyak yang pakai custom tau. Dia tak boleh pakai yang dibuat oleh orang lain. Bukan dibuat orang lain, maksudnya yang off the shelf, yang standard untuk semua orang tu dia tak boleh pakai. So dia kena custom. Sama ada dua, outsource, suruh orang buatkan, ataupun in-house. In-house tu maksudnya buat orang dalam lah. Orang dalam dia sendiri yang buatkan. Macam kita lah, my guru, orang dalam yang buatkan. Okay. Dah nak habis dah ni. So IT infrastructure another component for AIS. Infrastructure are hardware that used to operate the AIS. So macam yang semester lepas, kalau nak pakai AutoCAD, you tak boleh lah kalau setakat nak pakai phone ataupun tab. Paling-paling setahu saya dia kena besar sikit pakai laptop ataupun desktop PC, CPU, PC. Baru boleh pakai. Sama jugalah kalau software kadang-kadang dia ada yang boleh pakai hard mobile punya. Ada yang boleh pakai kena yang better processor punya. So bergantung. Hardware selected for an AIS must be compatible with the intended software. Macam hari tu siapa-siapa yang pakai Apple product kadang-kadang dia ada isu dengan AutoCAD. Adalah cara nak bypass tapi ada isu lah sikit. Sama juga dengan setahu saya banyak apps di UPSI dia compatible lebih kepada Android berbanding dengan Apple product. Dia ada isu sikit lah. Tapi saya rasa sekarang ni disebabkan oleh terlampau ramai student memakai Apple produk, iPhone. So diorang pun buat pembaharuan, tukarlah itu ini, make it compatible with the users punya gadget, device. Saya sendiri pun pakai phone apa-apa je lah. A good AIS should also include a plan for maintaining, servicing, replacing and upgrading component of the hardware system. Okay. So tengok infrastructure dia. Contoh, komputer, mobile device, ni yang common. Server, printer, surge protector, apa benda ni router, kita ada storage media dan juga backup power supply. Ni you all tak ada ni kan terasa laju jugalah internet. Kalau you all dah balik rasa macam aduh macam highway lah kan. Tersekat. Alright. Dah nak habis ni. Ada lagi ke? Ingatkan dah nak habis sangat dah.
Banyak lagi ni. Set nak tengok set. Mana dah kita? Ingatkan dah nak habis sangat dah tadi. 2 jam lah kita ya. Tak apa. Buat lajulah sikit. Banyak sangat cerita. Okay, internal control. Macam saya cakap sebelum ni, kita dah belajar banyak masa AIS 1. It's for security. To protect sensitive data. Contoh apa yang kena protect? Social security number. Ini kalau overseas lah. Biasa kalau kita IC lah. Kita punya salary, personal information, credit card number, customer info, company punya financial data, supplier, vendor punya information, semua kena protect from hackers, from virus, from whatever lah, bugs dan sebagainya. And then purpose for ASIDE ni, it's actually to equip accountant with knowledge and skill to develop and maintain computer-based information system. So dia nak bagi accountant ni at least ada knowledge and skill. Dan source of application software ni, mana awak nak dapat software-software AIS ni? Awak boleh suruh IT services buatkan. IT services firm buatkan untuk awak. Ataupun awak boleh pakai package software provider punya. Ataupun enterprise software solution. Terbalik ni. Enterprise solution software. ERP. Yang gabung semua modul. Atau pakai yang cloud computing. Ataupun yang open source. Open source tu maksudnya free. Pakailah. Dia nak kata pakai je lah. Yang open source ni bahaya sikit. Takutlah ada apa-apa. In-house development. In-house development buat sendiri. So ini adalah sources for application software. Contoh kalau IT services firm ni, contoh macam IBM, Dell. So this firm help company develop custom information system for internal use. Or they develop, host and run application for customer, or they provide other services. So this firm usually they employ people with expertise in the development of information system. So their consultant may have expertise in a given business area and offer expertise, knowledge, software and hardware services for client. So tak payahlah kita ada IT expert dekat dalam kita punya company. Kita hire je orang luar. Suruh je IT services firm untuk buatkan untuk kita. Kalau kita tak tahu. Ataupun kita belilah benda yang dah ada. Known as pre-packaged or off-the-shelf system. Yang dah ada sebelum ni. Contohnya macam tadi saya sebut Mayo, UBS, AutoCount. Benda dah ada. Pakai je. Ataupun kita pakai yang ERP punya. Enterprise Solution Software. It integrate individual traditional business function into series of module that single transaction occurs seamlessly within a single information system rather than several separate system. AutoCount pun dia ada separate tau modul dia. Modul dia khas untuk accounting, khas untuk sales, khas untuk payroll, khas untuk asset inventory. Dia jual separate. Kalau awak nak guna yang account, dia pakai yang account je lah. Macam hari tu kita guna khas untuk account in order for us to prepare account. Tapi kalau awak pergi kat kedai tengok-tengok, orang ni pakai AutoCount. Tapi yang itu dia pakai untuk yang post punya. Yang untuk revenue, untuk capture sales punya. So nanti at the end dia akan keluar jugalah report dia, financial statement. Tapi dia dah integrate certain things. Dia bergantung. Awak nak apa, dijual yang itu. Awak nak yang salary punya. Dia boleh bagi yang salary punya, yang payroll punya. Tapi kalau yang ini, dia gabung terus. You dapat semua benda. Benefit of the enterprise solution approach, it includes single repository. Dia ada satu je database dia, senang. Dia keluar, masuk semua satu pool, keluar semua. SAP, Microsoft Dynamics, yang ini biasa dia offer ERP system. Cloud computing, contoh macam Amazon, web service ataupun 365, dia refer kepada provision of application over the internet where customer do not have to invest in the hardware or software to run and maintain the application.
Cloud computing juga adalah salah satu topik yang kita dah cover semester lepas. So saya rasa saya tak nak go through too much on this. And open source. Open source is where the software is available for free, including the source code developed by community of interested people instead of by employee of a particular company. Benda free, pakailah kalau dia nak bagi. Tapi biasa benda free ni takutlah ada benda-benda yang hidden. Okay. Dan although it is free, some software offer add-on services, for example like in-app purchase and plugin or maintenance service or support. Ini adalah cara dia nak buat duit. Kalau lah dia lah, benda dia dah bagi free, tapi dia bagi yang general je lah. Tapi kalau awak nak extra, barulah dia kata adalah extra payment dia. WordPress, Linux, MySQL, yang ini open source. And then last one is in-house development. Macam saya cakap tadi, yang ini dibuat sendiri oleh employee company itu sendiri. Macam kita, UPSI, kita ada ICT. So ICT lah, kita ada ramai developer, analyst, programmer yang buat sistem-sistem dekat dalam kita punya dalam kita yang UPSI gunalah. Yang terbaru ni yang saya gunakan sebab saya juga adalah penyelaras bagi latihan industri, Student Meta. Dia sedang bina software sistem untuk kegunaan latihan mengajar dengan latihan industri. Sekarang dia nak pecahkan sebab latihan mengajar kan dia macam, yelah dia nak tahu pasal pengajaran dia, pasal rancangan pengajaran, RPH dia nak tahu pasal guru pembimbing dan sebagainya. Untuk latihan industri kan benda yang tak sama. Kita deal with the industry, bukan dengan sekolah. Sekolah mungkinlah protokol dia ekstra sikit, tapi industri dia lain, dia tak bolehlah sekaligus. So kita nak pecahkan sistem kita ni kepada dua. LM lah, LI lah. So yang untuk LI ni kalau boleh kita nak ada stand alone yang suit with LI. Walaupun LI kita ni macam, yelah setiap fakulti, we have about 10 faculties. Fakultis kita ni berbeza-beza. Fakulti muzik, lain lah kan dengan akaun kita. So pun benda yang tak boleh nak samakan. Kalau kita prepare journal, diorang buat apa? Perform, buat arts ke, kan? Benda yang tak sama. So a system development work that takes in an organization performed by the employee, internal information system department, spend their time and effort on developing system from scratch and fully customized information system that match the organizational need. So buat sendiri, ikut suka lah nak buat macam mana kan. Macam saya tak suka kuih bakar yang orang selalu buat. Yang kuih apa tu kita panggil tu bahulu kemboja tu, kadang manis sangat, kadang-kadang banyak telur, kadang-kadang biji-bijian dia tu kadang-kadang ekstra hangit, kadang-kadang macam tak masak. Dah tahu orang lain tu punya macam-macam tak kena dengan kita punya taste, tukarlah, buatlah sendiri. Bolehlah suit dengan kita punya tekak. Kurangkan telur, kurangkan gula, kurangkan itu, tambah ini. Barulah you customize, barulah suit dengan apa yang you nak, apa yang user require. So that's why kita pakai in-house development. Okay, so yang inilah software source untuk SDLC. Habislah kita punya lecture for today. Okay kelas, ada apa-apa nak tanya before we end our session? Saya masih lagi sharing the screen ni. Dah semua tidur dah ni.